Tadi saya jawab ada satu orang perempuan, dia ambil video saya, video lama, saya pun tak ingat lah kat mana saya ceramah tu, tapi dia ambil video saya, lepas tu dia buat huraian. Orang tanya dalam kuliah tu, orang tanya saya, Ustaz, hadis Nur Muhammad tu ada ke tak ada? Sahih ke tak sahih? Saya jawab, itu memang soalan yang tiba-tiba orang tanya. Lepas kuliah orang tanya, saya jawab, saya kata, Nur Muhammad ni ada dua makna. Makna yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa cahaya hidayah. Yang ni betul ya? Betul tak Nabi bawa cahaya hidayah? Betul ya? Yang ni kita tak ada beza pendapat lah. Tapi kalau Nur Muhammad yang bermaksud Allah cipta cahaya Muhammad sebagai makhluk yang pertama, daripada cahaya itulah akan diciptakan makhluk-makhluk yang lain, hadis ini tidak sahih walaupun satu. Saya sebut dalam kuliah tu, ada orang dakwa hadis tersebut terdapat dalam Musannaf Abdul Razzaq. Dalam kitab hadis ni ada satu kitab nama dia Musannaf Abdul Razzaq. Musannaf Abdul Razzaq dicetak sebahagian. Ada sebahagian kecil daripada cetakan ataupun daripada kitab Musannaf Abdul Razzaq ni, dia punya manuskrip tak dijumpai, hilang. Tuan-tuan, Sahih Bukhari yang saya bawa ni Sahih Bukhari ni Fathul Bari. Fathul Bari ni syarah kepada Sahih Bukhari. Dalam ni ada hadis Sahih Bukhari. Tuan-tuan kalau tengok dalam kitab ni, kan, kalau kamera zoom sikit, kau tengok dalam kitab ni, dia cetakkan komputer. Zaman Imam Bukhari ada komputer tak? Mana ada? Jadi macam mana boleh cetak komputer? Yang ni disalin daripada manuskrip. Itu dipanggil manuskrip. Dalam bahasa Arab kita panggil makhtutat. Jadi bila kuliah, kita balik pada isu lah, bila kuliah saya sebut, saya kata hadis tu tak ada dalam cetakan Musannaf Abdul Razzaq yang ada pada kita, memang tak ada. Tiba-tiba ada satu orang hamba Allah, nama dia Musa Al-Himyari. Musa Al-Himyari, dia dakwa dia dapat manuskrip yang hilang tu. Dia dakwa dia dapat manuskrip tu. Dia keluarkan manuskrip tu dan dia cetak. Manuskrip tu ditulis balik, dia cetak. Dalam manuskrip tu ada hadis berkenaan dengan Nur Muhammad. Hadis tu daripada Abdul Razak, daripada Ma'mar, tapi perempuan tu dibaca Muammar, bukan Muammar, Ma'mar. Mungkin dia tak berapa biasa dengan perawi-perawi hadis ni. Ma'mar bin Rashid. Riwayatkan daripada Jalul Ibnul Munkadir daripada Jabir. Jabir tanya Nabi, apakah makhluk pertama yang Allah Ta'ala cipta? Nabi kata, Nuru Nabiyika ya Jabir. Cahaya Nabimu wahai Jabir. Dia dakwa manuskrip tu manuskrip daripada musannaf yang telah hilang, telah dijumpai. Cetakan tu, juzuk tu yang didakwa hilang, yang telah jumpai tu, juzuk tu ada seorang tokoh hadis daripada Mesir. Nama dia Mahmud Said Mamduh. Bagi mukaddimah dekat juzuk. Bila keluar aja, dia mengejutkan dunia Islam lah. Sebab sebelum ni orang tak pernah tahu pun pasal hadis Nur Muhammad. Jadi pengkaji-pengkaji hadis yang semasa ni kaji. First dia akan tanya, mana manuskrip asal? Sebab manuskrip yang dia dakwa dia dapat tu, kertas dia kertas baru. Tulisan dia pun tulisan baru. Jadi Musa Al-Himyari kata, yang baru ni sebab kita salin daripada asal. Mana yang asal? Dia kata yang asal telah terbakar sebab perang dekat Rusia. Tak kepenin. Bukan hanya sekadar itu. Syekh, ada seorang syekh daripada Al-Azhar.
Nama dia Syekh Ahmad Ma'bad. Ulama Azhar. Bidang hadis. Dia pun semak-semak, dia kata ini bukan tulisan di zaman silam. Sebab Abdul Razak As-San'ani ni meninggal 211 Hijrah. Tulisan lama ni. Dia kata bukan style tulisan, manuskrip yang ada ni bukan style tulisan zaman dulu. Sebab dia dah biasa dok main dengan manuskrip lama ni. Sebab Abdul Razak As-San'ani ni lagi tua daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari 256 meninggal, dia 211. Dia kata ini bukan style tulisan orang zaman dulu. Ini adalah naskah manuskrip yang tak boleh dipercayai. Ramai orang-orang ulama-ulama hadis kecam. Syekh Abdullah As-Sa'ad, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, Syekh Al-Humayyid, ramai, Syekh At-Tuwaijiri. Mereka kata ini naskah yang palsu, ini naskah yang palsu. Tulisan orang baru, bukan tulisan orang lama. Mereka kata bahasa pun memang bukan bahasa Arab yang fasih. Entah-entah ni geng-geng India yang tulis. Bahasa dia tidak fasih. Akhirnya penulis mukadimah iaitu Syekh Mahmud Said Mamduh tadi tu, dia sendiri tulis satu surat, dan surat tu disebar, cetak dalam buku dia Ittijahat Hadithiyah kalau tak silap. Dia kepilkan surat tu, dia kata saya menarik semula mukadimah saya. Sebab dia kata memang manuskrip tu tak boleh dipercayai. Jangan diterjemahkan, jangan pergi bila riwayat hadis jangan kata itu daripada musannaf, tak boleh. Sebab mula-mula dia percaya, lama-lama baru dia sedar manuskrip tu manuskrip yang palsu. Maka riwayat tersebut adalah riwayat yang tidak ada pun dalam musannaf. Bahkan bukan aliran salafi saja yang kecam. Ada seorang ulama daripada aliran sufi, Syekh Rumari. Rumari ni memang orang kata apa, aliran yang sufi lah, dia bukan aliran salafi ni. Dia belah maghribi sana. Dia sendiri dalam kitab dia Mursyidul Hair, dia menyebutkan hadis yang didakwa riwayat Abdul Razak As-San'ani, riwayat daripada Jabir, riwayat itu adalah riwayat yang palsu. Siapa kata Abdul Razak meriwayatkan, itu tak betul, dia kata. Itu tak betul. Siapa yang kata Abdul Razak riwayat, itu adalah satu kesilapan. Hadis itu palsu. Jadi tuan-tuan, ini bukan cerita main-main lah. Sebab tu siapa-siapa yang nak masukkan sesuatu yang bukan daripada kitab asal, ulama akan detect. Sebab apa? Setiap daripada hadis ini akan ada bukti yang menunjukkan ia betul ataupun tidak daripada kitab tersebut. Saya tak boleh nak suka-suka ditambah dalam kitab Bukhari, saya tambah satu hadis. Tak boleh. Manuskrip ada. Bukan satu, banyak manuskrip. Maka sebab tu tak boleh nak reka-reka hadis lepas tu sandar kat Nabi. Tak boleh. Tak boleh. Jadi sebab tu saya jawab, sebab benda ni bahaya, benda ni berkaitan dengan hadis. Ya, lepas tu dia kata, saya sebenarnya tak ada apa pun, saya sebenarnya nak ikut salaf je. Nak ikut salaf betul-betul. Salaf tak ikut benda bohong. Salaf tak ikut benda palsu. Salaf ni kau nak tahu hadis, dia pergi mengembara, cari betul-betul. Tu salaf. Bukan pergi ambil benda palsu, sandar dekat Imam Abdul Razak, lepas tu kata, saya ikut salaf. Itu benda palsu. Bukan Abdul Razak punya. Salaf pun tak buat benda ni. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak bab, kita nak benda yang original. Tapi kenapa dalam bab agama kita boleh sambil lewa dalam bab palsu ni? Sebab kita tak rasa benda yang asli itu mungkin bermanfaat dan bernilai. Mungkin. Sebab kita jauh daripada riwayat Nabi SAW. Mungkin. Tapi ada satu benda, bab palsu ni orang marah. Apa dia? Semua marah. Tak kira siapa. Duit palsu. Walaupun palsu, yang penting duit. Orang tak boleh terima. Macam itulah hadis palsu. Macam itulah hadis palsu. Bukan hadis. Dia tak boleh kata, sebenarnya saya ikut Nabi. Dah. Ikut Nabi dengan benda yang betul. Bukan benda palsu sandarkan Nabi, lepas tu kata, saya ikut Nabi. Tapi benda palsu. Tak betul.